Selamat petang, salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Naziling Unity Channel. Pendedahan tentang perolehan ventilator yang gagal berfungsi menggemparkan seluruh rakyat Malaysia, bahkan Parlimen Malaysia. Pendedahan itu mengatakan berjuta-juta, bahkan hampir ratus juta Malaysia kerugian kerana lain yang diminta, lain yang sampai. Yang dipohon adalah ventilator yang baik, tapi ventilator yang diterima pula gagal berfungsi. Bahkan ada banyak lagi pendedahan-pendedahan yang luar biasa di dalam perkara ini. Namun akhirnya Khairi Jamaluddin yang pernah sempat menjadi Menteri Kesihatan sewaktu COVID-19 dahulu, yang turut menjadi menteri sewaktu ventilator ini dibeli, akhirnya tampil memberi jawapan. Ini jawapan daripada Khairi Jamaluddin berkaitan perolehan ventilator gagal berfungsi. Bekas Menteri Kesihatan Khairi Jamaluddin menegaskan perolehan peralatan ventilator ketika negara berdepan pandemik COVID-19 bukan dibuat ketika beliau menjawat jawatan berkenan. Wah, ini satu pendedahan yang patut kita semua tahu. Jadi, siapa yang order barang sewaktu ventilator ini diorder? Kalau Khairi kata bukan dia yang menjawat jawatan ketika itu, siapa menteri sebelumnya? Anda ingat siapa? Mesti kamu ingatkan. Cuba teka, tulis dalam ruangan komen siapa menteri sebelum Khairi Jamaluddin. Sebaliknya, pembelian peralatan itu dibuat oleh menteri sebelumnya pada tahun 2020, kata Khairi Jamaluddin lagi. Untuk perolehan ventilator, ramai bijak pandai ini kata, saya kena jawab soal ventilator dan perolehan ventilator ini dibuat pada tahun 2020. Saya jadi menteri pada Ogos 2021, kata beliau. Sedangkan fakta anda salah. Saya tidak tahu kenapa perlu bercakap soal ini kepada saya, kata beliau lagi. Bukan saya nak cakap saya campak menteri lain di bawah bas, menyalahkan menteri lain. Tetapi ini adalah fakta. Soal vaksin, saya tak campak sesiapa di bawah bas. Saya sedia bertanggungjawab, katanya. Beliau berkata demikian pada program podcast Keluar Sekejap yang disiarkan hari ini. Laporan pengurusan wabak COVID-19, vaksin luput tempoh hayat, peralatan ventilator tidak dapat digunakan dan lebihan peralatan perlindungan diri PPE yang dibentang jawatan kuasa kira-kira wang negara PAC mendapati, tiada pihak boleh dipertanggungjawabkan atas kegagalan 104 ventilator itu berfungsi. Hasil prosiding, PAC juga mendapati tiada perjanjian bertulis dimeterai antara Kementerian Kesihatan dan Syarikat Pembekal Parman Niaga Logistik Sdn Bhd yang diarah untuk membuat pembayaran pendahuluan bagi mendapatkan ventilator. Ketiadaan perjanjian bertulis antara KKM dan PLSB menyebabkan tiada mana-mana pihak yang boleh dipertanggungjawabkan untuk diambil tindakan berhubung kegagalan 104 unit ventilator berfungsi. PAC mendapati tiada kontrak digubal mengenai perolehan ventilator dan penasihat undang-undang KKM tidak dirujuk ketika proses penyediaan surat pelantikan selain berlaku pecanggahan keterangan di antara KKM dan PLSB berkaitan waranti bagi 136 unit ventilator. PLSB hanya mengurus penghantaran alat itu ke fasiliti KKM, malah tidak menandatangani sebarang kontrak dengan pembekal dan semua dokumen pesanan pembelian serta dokumen sebut harga menunjukkan waranti ventilator adalah di antara kerajaan Malaysia dan pembangkal. Laporan PAC turut mendedahkan sejumlah 8.5 juta dos vaksin COVID-19 bernilai 505 juta ringgit sudah luput tempoh hayat setakat 15 Jun lalu dengan puncanya kerana sambutan yang rendah. Isu lain yang terkandung dalam laporan PAC ialah bekalan vaksin yang ditempah tidak diterima mengikut jadual susulan permintaan global yang sangat tinggi selain lebihan peralatan
perlindungan PPA bagi penutup booth. Mengulas lanjut, Khairi berkata isu berkaitan perolehan ventilator terbabit perlu ditanya kepada pihak yang bertanggung jawab ketika itu. Saya kena jelaskan, sama juga dengan PPE, perolehan dibuat sewaktu sebelum saya jadi Menteri Kesehatan, kata Khairi Jamaluddin. Jadi apa pendapat kamu semua? Siapa yang perlu ditanya? Anda tolong tulis dalam korangan komen. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe Malaysia Kita Punya. Kita jaga sama-sama cinta Malaysiaku. Bye-bye. Selamat datang, salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Pendedahan kali ini memang luar biasa. Lucu, tapi benar, dan pasti lucu. Ini berkaitan dengan nasi kandar lauk babi yang amat tular sekarang di mana-mana, bahkan menjadi bahan politik pula di Dewan Rakyat kecoh, di media sosial kecoh, dan dijadikan pula bahan politik. Apa yang tak nak jadi bahan politik? Mufti sendiri kata nasi kandar lauk babi bebas dijual pada bukan Islam. Ini alasan yang beliau berikan. Jika orang bukan Islam yang menjual makanan tidak halal, seperti nasi yang berlaukkan daging khinzir atau babi, maka mereka bebas menghidangkannya atau menjualnya kepada masyarakat bukan Islam, kata Mufti Pulau Pinang Wan Salim Wan Muhammad Nur. Tegasnya, ia adalah sebagaimana diketahui bahwa orang bukan Islam tidak terikat dengan hukum Islam. Tetapi mana-mana premis yang menjual makanan sedemikian yang tidak halal itu hendaklah memaparkan iklan atau notis memaklumkan status makanan tersebut supaya tidak dimakan oleh penganut Islam. Pihak penguatkuasaan agama hendaklah mengarahkan premis-premis berkenan supaya berbuat demikian, katanya kepada Malaysia Kini hari ini. Dia berkata demikian ketika diminta mengulas berhubung bantahan Persatuan Pengusaha Restoran Muslim Malaysia Prisma terhadap promosi premis yang menjual menu nasi kandar berlauk babi yang didakwa akan mewujudkan kekeliruan. Terdahulu, Presiden Prisma Jawahar Ali Taib Khan dilaporkan berkata, tindakan itu dianggap bentuk penghinaan kepada industri nasi kandar di Malaysia yang diketahui dipelopori penguasa atau pengusaha restoran Muslim sejak puluhan tahun. Prisma beranggapan ia akan menimbulkan kekeliruan kepada pelanggan serta penggemar nasi kandar di negara ini sekaligus memberikan gambar negatif kepada menu kesukaan ramai ini, kata beliau. Justru Prisma ingin menegaskan hidangan nasi kandar di semua premis milik ahli Prisma di seluruh negara dijamin halal dan bebas daripada bahan dilarang di dalam Islam, katanya dalam satu kenyataan. Sementara itu, Wan Salim berkata, larangan memakan daging khinzir ke atas umat Islam dinyatakan dengan jelas di dalam Al-Quran, dan sebab larangan adalah ia disifatkan sebagai rijsan yang boleh difahami sebagai najis atau kotor. Selain itu, katanya, Islam juga melarang umatnya daripada memakan benda-benda yang kotor atau menjijikkan yang disebut sebagai khaba'ith. Tambahnya, ilmu perbuatan moden juga telah menemui sejenis cacing yang terkandung dalam daging khinzir, daging babi yang dinamakan Trichini. Cacing ini amat berbahaya terhadap kesehatan manusia dan menyebabkan penyakit yang sukar diubati. Bagi seorang Muslim, apa jua yang dilarang oleh agama Islam hendaklah dihindari sama ada diketahui sebab ia dilarang atau tidak. Keimanan kepada wahyu Allah sudah memadai bagi seorang Muslim untuk mematuhi segala perintah Tuhannya termasuk dalam soal makan dan minum, jelasnya. Justru pihaknya menyeru masyarakat Islam supaya berhati-hati dalam soal makan dan minum, supaya tidak termakan benda-benda yang diharamkan. Trichini boleh menyebabkan trichinosis yang boleh menjangkiti seseorang akibat makan daging mentah atau tidak cukup masak daripada haiwan yang dijangkiti parasit. Beberapa komen dalam ruangan Malaysia Kini bercakap tentang perkara ini. Bagi Black Hawk, beliau kata nasi kandar ada sejarah asal-usulnya
kenapa ia dipanggil nasi kandar, tapi saya kurang arif dari mana sejarah bermula nasi kandar babi ini, kata beliau. Black Panther juga menulis, Muslim makan makanan halal, non-Muslim makan makanan halal dan tidak halal. Ini pengetahuan am, bukan, kata beliau. Buat apa kecoh heboh buang masa, kata Black Panther. Truth Cons juga memberikan komen pelbagai. Beliau berkata banyak jenis lah, banyak kata-kata beliau. Sekian dulu untuk kali ini. Apa pula pandangan anda tentang perkara ini? Malaysia kita punya, kita juga sama-sama cintai Malaysiaku. Bye-bye. Selamat datang, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazlin Unity Channel. Ini pasti mengejutkan kita semua. Pendedahan ini ialah pendedahan yang paling luar biasa sekali. Ini berkaitan dengan isu yang telah lama berlaku selama ini, yaitu isu mengaitkan bekas Perdana Menteri, yaitu Tun Dr. Mahathir Mohamad. Baru-baru ini kita digemparkan dengan pelbagai spekulasi, pelbagai pendedahan yang luar biasa. Kali ini daripada Malaysia Kini, Renong, berkaitan isu Renong, Halim mendakwa tak diberi pilihan di depan Mahathir. Wah, ini memang betul-betul mengejutkan kita semua. Halim saat berhujah, dia tidak diberikan sebarang pilihan. Dalam pertemuannya dengan Dr. Mahathir Mohamad pada tahun 2001, sehingga menyebabkan dia terpaksa melepaskan pegangan dalam syarikat Renong Berhad. Mahathir merupakan Perdana Menteri ketika itu. Dalam jawapan pelanatif terhadap penyataan pembelaan Mahathir bagi tuntutannya, Halim menegaskan lagi bahawa dia terpaksa atau dia dipaksa oleh Perdana Menteri terbabit bersama dua yang lain untuk bersetuju dengan pengambilan paksa berkenan. Dua lagi individu yang menjadi defendant dalam saman sivil itu ialah Nur Mohamed Yaakob selaku Menteri Kewangan kedua ketika itu, serta Kerajaan Persekutuan. Pelanatif tidak diberikan apa-apa pilihan dalam mesyuaratnya dengan Tun Mahathir Mohamad dan TSNY Nur Mohamad dari pada atau sekitar 12 Julai 2001 hingga 17 Julai 2001, katanya. Dalam jawapannya yang difailkan di Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur pada 30 Oktober, Halim menegaskan bahawa dia tidak menyetujui pengambilan paksa terhadap haknya dan pelucutan hak sebagai pemegang saham mengawal Renong. Melalui pernyataan pembelaan mereka terhadap tuntutan pempasan Halim, Mahathir dan dua defendant lain berhujah pelanatif terbabit tidak pernah dipaksa untuk melepaskan pegangan dalam syarikat terbabit. Ketiga-tiga mereka antara lain mendakwa Halim sendiri bersetuju untuk melaksanakan tawaran GO ke atas keseluruhan pegangan saham dan pelanatif diberi pampasan sewajarnya sebanyak 165 juta ringgit. Dalam jawapan itu, Halim seterusnya menegaskan bahawa pampasan 165 juta ringgit itu tidak memadai kerana dia RM100 juta daripadanya terpaksa dibayar kepada UEM berhubung dengan option jual. Halim mendakwa kerajaan memintanya dan UEC supaya memberikan option jualan tersebut luput, membiarkan option jualan tersebut luput. Halim mendakwa wang RM165 juta ringgit itu sebenarnya bukanlah pampasan untuknya kerana melepaskan pegangan saham Renong, kerana langkah tersebut adalah bagi membantunya menangani kerugian akibat penutupan gadai janji terhadap pelbagai aset yang disandarkan kepada pelbagai pembiaya bagi tujuan membiayai jumlah 100 juta ringgit tersebut. Pelanatif mendakwa hal itu dibuktikan melalui suratnya kepada Khazanah Nasional Berhad bertarikh 13 Mei 2003. Sebelum ini dalam tuntutannya, Halim mendakwa Mahathir secara langsung dan melalui Nur Mohamad mengarahkan dia agar tidak meneruskan tawaran GO kerana kerajaan mahu memperoleh semua saham dalam UEM melalui entiti yang ditetapkan Khazanah atau pihak yang akan dicadangkan.
Saudara-saudara sekalian, ini satu pendedahan yang luar biasa yang tak pernah kita tahu selama ini. Apa nasib Mahathir selepas ini? Kita tak tahu lagi. Sekian dulu Malaysia kita punya. Kita juga sama-sama cintai Malaysiaku. Bye-bye.